Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua untuk anda sekalian? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat, diberi Allah lagi satu hari untuk kita bernafas. Dan malam ni kita akan cerita tentang satu topik yang ramai orang daripada kalangan kita ni menghadapi masalah ini tanpa kita sedari. Dia perlahan-lahan, orang kata, makan dalam, makan hati kadang-kadang. Jadi saya minta anda buka minda pada malam ni. Kita ingin berceritakan tentang apa jadi dan macam mana kita nak menghadapi masalah bila kita dicela ataupun dihina ataupun orang putih kata insulted. Dia bukan sampai, ada juga sampai maki hamun, sampai fitnah kita, betul tak? Kadang-kadang kita merasa dicaci, ya. Jadi tak adalah sampai, kalau orang pukul-pukul tu lain cerita pula kan. Ini kita cerita tentang dari segi hati kita tu terguris sebenarnya, okey. Dan macam mana you nak hadapi benda ni? Sebab kalau you simpan dia ataupun you tak tahu cara nak mengendalikannya, maklum sajalah anak-anak muda sekarang itu orang kata darah muda, betul tak? Dia panas membara kadang-kadang. Dan ini kadang-kadang membawa kepada sesuatu perbalahan yang agak serius, ya. Kita belajar ilmu yang akan membawa kepada penyakit kalau kita tak serius. Selalunya saya cerita dah, ramai orang bila ingat psikologi ataupun masalah stres ni, simpan dalam hati ni, dia tidak ada kaitan. Bahkan saya kata 80% daripada penyakit kanser ni, penyakit yang paling serius dalam dunia, kanser, adalah asasnya daripada stres. Okey, ini salah satu daripadanya. Baik. Okey, nombor satu, apabila anda di cela atau caci ataupun bahasa putih yang lebih lembut ialah insulted. Insult ni tak semestinya dia kasar, tapi kita rasa dalam dia punya pedih tu. Nombor satu, orang yang mengata kepada kita ataupun buat benda-benda yang menguriskan hati kita ni, dia sebenarnya adalah di golongan mungkin ada dua style. Satu, orang ni memang dia orang ni orang yang nakal ataupun jahat ataupun negatif. Tapi ada sebahagian lagi orang yang baik sebenarnya. Orang yang contoh tok guru kita ataupun guru kita, mentor kita sendiri, dia tegur kita. Biar kita habiskan yang betul ni dulu. Kalau orang baik betul dan terkenal, memang dia ada pengalaman, katakan ibu kita sendiri kan, jangan pula you salah sangka bila dia insult kita, dia kata benda-benda yang macam menjatuhkan air muka kita apa. Tapi sebenarnya tidak, dia memang betul dia cakap tu, cuma kita tak boleh terima. Yang ni kita selesaikan dulu. Kalau betul dia komen tentang kita dan dia bagi kritikan yang membina dan you tak boleh terima, ini cerita lain. Ini berarti kita ada kelemahan yang lagi satu. Berarti kita tak boleh terima langsung orang tegur kita. Jadi yang ini you tak boleh masuk dalam gulungan cerita malam ni. Berarti yang tu you kena muhasabah dan betulkan diri sendiri. Yang tu sebenarnya you harus berterima kasih, walaupun pedih, walaupun pahit, you terpaksa telan dan betulkan keadaan. Boleh? Semua boleh setuju? Kalau kita boleh setuju, dari sudut tu baru kita boleh sambung cerita. Yang ini pula, yang semalam ni kita nak fokus ni, katakan kita tak bermasalah. Katakan kita ni sebenarnya di sempadan yang orang kata baik lah. Bukan tepat yang dia kata tu. Yang ni kita kena dengar elok-elok. Sebenarnya mereka ni negatif. Dan orang negatif ni selalunya, especially kalau you tengok kawan you sendiri atau adik-beradik you sendiri ataupun even kawan sepejabat ataupun bos-bos you sendiri, sebenarnya mereka ni insecure. Maksudnya mereka kurang yakin dan kadang-kadang mereka nak control you, dan mungkin mereka ada masalah sendiri, tidak cukup kasih sayang ke, kita tak tahu. Okay? Mungkin you kena belajar dia punya background juga. So nombor satu, dia insecure, tidak ada kasih sayang yang boleh meyakinkan diri mereka. Satu. Nombor dua, mereka ni mungkin jealous pada you. Nombor tiga, mungkin mereka tak faham apa yang berlaku pada you. Selalunya begitulah, mereka prasangka terus, membuat judgement kan. Dia menghakim terus sama ada you betul atau salah. Orang kan kadang-kadang kita buat betul pun jadi tak betul. Kalau kita buat tak betul, lagilah ada tak betul kan. Pernah dengar kan cerita-cerita macam apa saja buat tak kena je. So ada orang yang macam tu. Nombor empat ialah mereka ni suka menganggapkan kalau dia olok-olokkan kita ni, dia bully kita sikit dalam bentuk perkataan pun, dia suka menjatuhkan kita ni, okey, sebenarnya dia anggap benda tu cool. Lebih-lebih lagi kalau depan kawan yang sama-sama suka ketawa. Kalau you pun kaki yang boleh melawak tak apa, tapi kalau you terasa sangat,
susah kan. So saya bagi jalan macam mana ramai orang yang dah dapat handle benda ni dengan cara yang lebih lega. Bukanlah kita tu perfect, kadang-kadang kita naik barang juga, tapi selalunya harusnya 90% you boleh handle, 10% saya faham. And nombor 1, stay calm, maksudnya bertenang. Dan cara nak buat bertenang ada beberapa. Okey, yang tidak susah, kalau you boleh belajar daripada saya, ialah konsep astaghfirullah dalaman. You tak payah kata kuat-kuat, okey, dalam je. Kata astaghfirullahalazim berkali-kali. Sementara panas tu nak datang, nak you padamkan dengan istighfar aja, terus dalam you. Tak payah buka mulut. Sebab kalau buka mulut tu dah mula buka aje, kadang-kadang benda lain boleh datang. Okey. Mulut ni cukup dahsyat, dia punya sensitivity dia macam magnet. You buka aja satu perkataan, kata engkau, kalau you kata perkataan engkau aje, mula datang, berlerit-lerit nanti datang. Lepas tu dia pula menjawab, dia bantai you lagi, itu yang jadi pertengkaran ataupun panas baran tu mulalah melenting-lenting. So yang penting sekali ialah bawa bertenang, istighfar dalam, dan gunakan konsep pernafasan. Sebab kita ni lemah, kita kena ada sesuatu alat untuk bantu kita, dan kita tak boleh pergi cari pula alat tu kat almari mana-mana nak letak kat kepala kita boleh cool down. So kita pakai yang apa yang sedang ada dalam badan kita, iaitu pernafasan dengan istighfar. Dua ni selalunya menghasilkan sekurang-kurangnya dia meredakan keadaan yang tengah panas dalam you. Yang penting bukan orang tu. Sebab apa? You tak boleh kontrol dia, you tak boleh tutup mulut dia, you tak boleh tukar pemikiran dia pun, sebab dia dah buat keputusan. Orang tu memang bias. Kalau dia tak percaya, dia tak percaya. Kalau dia nak mengata, dia mengata. So apa you buat? Yang boleh kontrol siapa? Cuma diri you saja. So kita jaga kita lah ni, betul-betul jaga diri sendiri lah. Okey, itu satu. Nombor 2 ialah you boleh express. Satu diam, maksudnya satu stay calm, tak kata apa-apa, buat ataupun diam aja, tak apa, itu yang paling baik. Tapi kadang-kadang you terpaksa express yourself. Pasal apa? Dia dah meraban dah, faham tak? Dia dah macam-macam yang tak sepatutnya pun dia kata pada you secara orang kata cool, you yang kena express, you kena menceritakan ataupun you kena melepaskan, curahkan you punya exact feeling you. You boleh kata minta maaf, saya rasa tak sedap ni, you kata macam ni, kalau boleh tak payahlah kita sambung. Itu saja, satu ayat. Saya ulang, saya rasa tak sedap, you mengatakan kepada saya ni, saya rasa banyak yang kurang tepat, tapi tak apa, kita selesaikan lain kali, minta maaf, ini perasaan saya tak happy. Cukup bagi tahu yang you tak happy. Sebab kadang-kadang orang ni kaki bully terutama sekali, dia ingat dia boleh kata apa pun, tapi bila you dah express, kata saya tak suka cara you kata ni, dah. Okey, jangan pula you panjang lebar. Itu dipanggil, teknik kedua dipanggil express yourself. Boleh cerita kenapa you tak suka, kenapa you rasa tak sedap, you bagi fakta dia. Saya dah buat yang bos suruh ni, ni dia, filenya saya dah siap. Kalau bos rasa tak elok, bos boleh tegur, tapi saya minta maaf, cara bos tegur saya ni, cara bos keluarkan ayat-ayat tu, saya tak happy. Habis. Dan senyap, jangan panjang lebar. Saya ulang, perkataannya ialah seringkas, setepat mungkin perasaan you. Saya rasa sedih bos cakap macam ni, ataupun pada partner you tak sepatutnya kata macam ni, okey, saya tak happy. Dah. Jangan nak justify, jangan nak cerita panjang-panjang, sebab itu juga akan berbalas-balas. Habis. Jadi bila dia nak sambung marah kat you, nak mencaci you, nak menghina you, dia dah ada memori yang sebenarnya you tak suka. Habis. Okey, expressionnya ialah untuk membuktikan you tidak suka kepada apa yang disebut. Nombor 3 ni, you kena berani sikit. Dalam bahasa English dia panggil simply ignore. Dalam bahasa kita dia panggil apa? Buat dek. Betul-betul buat dek. Sebab kita dah tahu mencaci kita, nak bully kita, nak melawak-melawak sampaikan tak kenal pangkal ujung. Okay, so kita buat apa? Kita simply ignore. Maksudnya kita buat macam kita tak affected. Sebab mereka ni kadang-kadang suka kalau tengok you sedih, tengok you affected, okay? You tengah terperangkap dalam dia punya tu. Jadi terpengaruh lah dengan apa dia kata tu. Jadi you kalau buat steady je, you buat dek je, okay?
Dan kalau boleh you tukar subjek. Kalau bersama dengan kawan satu meja, you tukar subjek. Tak tukar subjek tak? You daripada cakap pasal kerja, you cakap pasal katakan COVID ke sekarang, cerita pasal vaksin ke apa-apa. Okey, buat dek. Satu buat dek, nombor dua tukar topik. Kalau dia masih lagi nak bawa balik cerita you juga, jalan yang ujung-ujung mungkin you kena tunjuk sikit lah. Kita tak mau sambung cerita ni, kita berjalan away. Kita berjalan ataupun kita pergi ke tempat lain. Seolah macam you nak pergi toilet ke, you nak pergi tengok kat luar tingkap ke, faham tak? Okay, they call it walk away. Okay, walk away, jalan ataupun pergi ke tempat lain. Supaya dia nak sambung cerita pasal you tak boleh lagi dah, sebab subjeknya adalah you. So you nanti kalau nak datang balik, nak join balik, join dia orang. Dan dalam erti kata lain, satu lagi teknik dalam simply ignore ni ialah you konsep dulu saya pernah mengajar, dia panggil silau matahari. Tahu tak silau matahari? Bila matahari tu bersilau sangat, terang sangat sampai you tak boleh nampak lagi dah. Maksudnya dalam cerita ni, kalau orang tu sampai tak masuk akal lagi dah. Kalau matahari bersilau, apa you buat? You tengok lagi tak matahari tu? Tak kan? So what you do? You pergi cari tempat teduh. Bila cari tempat teduh tu, kadang-kadang you boleh berseorangan ataupun you pergi dengan tempat lain yang ada kawan yang lebih positif, yang tak tahu cerita you yang bergaduh tadi. You cuma pergi join dia, faham tak? You cari, orang panggil tempat berteduh lah, faham tak? Faham? Setengah orang dia pergi ke bilik dia sendiri, dia duduk diam-diam ataupun dia baca, kalau of course kalau ada Quran, baca Quran lagi baik lah. Tapi ni kita cerita dalam realiti tempat-tempat yang biasa-biasa seperti di office, di restoran dan sebagainya, faham tak? So apa you buat? Orang kampung kata ciao. Okey, baik, seterusnya gunakan joke lawan joke. Sebab dia nak melawak dengan you, dia nak perolokkan you. Kata orang macam Din ni lah, memang dia selalu memang gini lah kan. So kita pun kata kau pun sama juga. Faham tak? Macam tu. Itu maksudnya kalau aku lambat 5 minit, engkau lambat lagi 15 minit, macam tu. Contoh kan, kalau dia nak jatuhkan you lah, katakan you je lambat, aku selalu tunggu dia. Kita pula buat cerita, kau nak tahu Mat, kau ni bila aku telefon dah keluar pada rumah belum? Dah keluar dah, ni nak sampai kat corner rumah kau ni, padahal dia baru nak keluar pada rumah. Faham tu? Kita buat cerita macam tu lah. Maksudnya joke lawan joke. Faham tak? Yang ni bagi mereka yang boleh tahan je lah. Tapi saya cerita yang lebih serius ialah kalau insult ni, kalau penghinaan ataupun cara cakap ni kasar sangat sampai you tak boleh kerja, sampai you tak boleh sembahyang khusyuk pun, betul tak? Kadang-kadang orang yang buat cerita macam ni, pernah tak berlaku pada you? Memang you terpengaruh sangat. Okey, memang you dah terperangkap dah. Jadi sebenarnya dia dah lupa pasal you. Dia tak ingat you pun lagi dah. Kita je duk main kat kepala kita memory ni. So kalau boleh, you tolong pastikan you terpaksa pergi ke office kalau cerita ni pasal-pasal kerja. Kalau ada superior you kena jumpa dan kena discuss, sebab dia mengakibatkan hasil kerja you terganggu nanti. Faham tu? Berarti dalam erti kata lain, you kena report terpaksa. Sebab kalau you tak report benda ni, you simpan, you sedih seorang diri. Lama-kelamaan kan ada hormon yang keluar, hormon sedih kan, nama kortisol tu real. Kalau terlalu banyak dia banjir dalam badan kita kortisol ni, tunggulah masanya. Macam-macam jenis penyakit keluar, faham? Okay. So apa you kena buat? Saya kata apa tadi? Laporan yang profesional. Kata bos, saya tak boleh duduk satu departmen lagi dah. Saya nak kerja lagi kat sini, boleh tak bos hantar saya kat departmen lain atau bangunan lain lah. Kalau boleh saya tak nak duduk kat sini lagi. Kalau dia tanya, baru cerita. Faham tu? Sebab ini adalah hak you. Sebab you nak cari rezeki yang halal, you nak happy. Konsep silau matahari tadi, kalau tak nampak dengan matahari tu, tenanglah hidup you nanti. Walaupun satu jabatan tapi different building ke, terpaksa. Pernah bos buat macam tu sebab dia mungkin tahu you tu rajin kerja, cuma ada orang nak kaki buli, nak pakai hina-hina you, nak insult you, bukan-bukan. Baik, seterusnya nombor 6 sekarang. You kena belajar mempedulikan tentang hal diri you. Berarti you kena buat list, bagi benda yang tulisan 5 yang you bagus, dan sebelah lagi mungkin kalau you ada 5 benda tak bagus juga, you tulis 5. Selalunya kalau tak bagus tu mungkin ada 1-2 kod kan.
Tapi kalau you rajin dan kalau you ikhlas, you tulis apa benda you bagus, apa benda you tak bagus. Kat situ you boleh timbang sendiri. Jangan-jangan memang tak bagus betul. Jangan-jangan betul-betul dia tegur tu cuma dia cara penyampaiannya you tak suka. Tapi mungkin ada benda yang you kena improve. Yang tu you kena terima kasih kat dia. Saya dah kata tadi, walaupun you pedih, you rasa pahit, you terpaksa ikut tulisan you, sebab yang ni you tidak siapa pun yang bagi markah pada you. Buat journal, buat list sinaraikan yang baik dan yang buruk tentang diri you. Lepas tu kat situ, kalau you confident, banyak yang baik lagi, cuma 1-2 je, malas mandi ke, atau pakaian tak rapi ke, ataupun kadang-kadang lambat pergi, tak disiplin sikit, tapi ujung-ujungnya hasil masih cantik, okey, yang tu you terima. Kita sambung dengan nombor 7 sekarang. Ni jaga baik-baik. Tadi saya suruh you tenang je, sekarang you kena silent. Sebab mulut kita ni memang bila dah dengar orang ketepuk-ketepuk bagi bantai-bantai kita, oi, saya pun tak tahan kan. Tapi saya dan anda, kita sama-sama belajar. Boleh tak? Boleh tak kalau teruk sangat, ambil jari ni buat macam tu, biar sampai nampak macam you tutup tu. Tapi tak payahlah buat sampai 4-5 jari. Buat 1 jari macam tu cukup, atau macam tu, okey, atau macam tu. Boleh tak? Macam you santai je tutup mulut tu. Pasal apa? Dia macam signal kepada memory kita atau brain kita, mengatakan master kita kalau boleh tak mahu kata apa-apa. So otak ni tak payahlah nak fikir keluar perkataan apa-apa, senyap aja. Perkataannya ialah senyap, sunyi, sepi. Dalam bahasa strategi psikologi dipanggil say nothing, completely say nothing. Kalau dalam ulama-ulama kita yang banyak mengingati kita, Rasulullah SAW, bila ditanya macam mana nak handle benda ni, jawapan beliau ialah senang aja. Baginda selalu kata, jangan balas. Baik, kita habiskan dengan 2 saja lagi, iaitu nombor 1 dipanggil jawab perkataan okey. Jadi bila orang hentam tu, duk try to be funny dengan you, nak insult you lagi, you kata apa? Okey, jawab okey je. Okey. Dan kalau you tengah run a meeting ke, atau tengah discussion dengan family you ke apa, dia tengah nak bantai lagi, tak puas lagi, maklumlah, suami isteri pun boleh macam tu kan. You cool malam ni, cerita, besok you try tengok, kalau lagi jadi sekali kata okey, just okey je. Okey tu tak berarti you setuju, tapi okey tu untuk menutup cerita. Kalau siapa yang buat bisnes kan, kadang-kadang orang komplain gitu, you tak boleh duduk diam juga, tak boleh pula. Kalau saya suruh diam terus, tak boleh lah, you berniaga kan. You kena kata okey, saya akan check untuk you. Tapi check betul-betul lah, habis. Daripada nak try, nak defend, nak justify, nak menyangkal dan sebagainya, bukanlah, ni bukan aku lah, semua relax. Dia dah buat keputusan untuk bantai you, so you diam aja. Dan you kata okey. Last, kita kata thank you. Kata thank you. Tak kepelik orang bantai kita kata thank you. Pasal apa? Kita nak leraikan masalah ni, kita lebih bijaksana, kita lebih dewasa, kita lebih matang. Faham tak? Kalau kita marah macam dia juga marah, kalau dia maki, kita juga maki, apa bezanya you dengan dia? Faham tak? Kita kan nak membezakan bila dah belajar dalam ilmu D&D ni, bukanlah kita pandai pada orang lain, tapi kita nak cuba jadi lebih baik daripada kita yang semalam. Tak payah banding dengan orang pun. Kan saya selalu kata saya pun lemah, saya mengaku, tetapi kita tak boleh kata lemah mengaku nak buat macam mana, takdir. Sorry, jangan nak main-main. Takdir apabila kita dah tak boleh buat apa-apa. Ni kalau kita boleh improve, kata apa? Thank you. Okay, thank you for you punya comment, I take note. Habis. Dia pun heran, dia ni aku bantai gila-gila, dia jawab 3 perkataan je, thank you, okay, ataupun thank you, I take your point. Okay, point noted. Samalah dalam WhatsApp pun boleh buat macam tu juga. Okay, habis-habis sekali kita kena banyak bersabar, sebab sabar adalah kata kunci dalam semua. Nak handle haters kita dalam, kalau dalam internet kan, social media ni banyak, kadang ada geng, kadang-kadang suka kat you, kadang-kadang tak suka kat you. Relax je. Nak tingkatkan lagi, macam Saidina Umar buat. Ni Saidina Umar punya style, dia lagi dahsyat. Dia mendoakan terus. Masa orang tengah mengumpat atau bantai you, ataupun tengah mencela you, menghina you tu, dia dalamnya tersenyum.
Ada orang-orang dahsyat-dahsyat ni dia sampai tersenyum sebab apa? Dia tahu Tuhan tengah menduga dia. Berarti dia dapat peluang orang ni tengah bantai dia, dia dapat luruhkan dosa, boleh gugurkan dosa, dia boleh meningkatkan darjatnya sebab dia lebih bersabar, tapi dia tambah lagi dengan doa yang, sebab tu saya suka guna perkataan doa yang terindah. Doa yang terbaik untuk dia, supaya dia doa apa kepada orang yang tengah bantai dia ni? Dia doakan apa? Dia kata biarlah Allah beri kasih sayang pada dia. Saya rasa bila saya mengajar you all ni macam cermin, supaya saya pun memang tak boleh biarkan diri saya kadang-kadang panas-panas ni kan, kita kena betul-betul sejukkan diri, dan rupanya dah ada orang melalui proses ni zaman dulu. Okay, so kita kena belajarlah daripada orang yang lebih berjaya pada kita. Walau dikecam, walau dikasari, walaupun perolok-olokkan, kita masih lagi boleh orang kata apa, relax dan boleh cool dan boleh doakan lagi pada dia. Saya habiskan cerita pada malam ni dengan memperingati anda. Saya ada bawa satu botol saca inci ni sebab saya nak cerita terus terang. Ni ada kaitan dengan bukan menghina, mencela. Ini orang menipu kat luar. Pun sama kuat juga dia bagi guris hati saya yang nak buat bisnes elok-elok ni. Kita ada MAL number, kita ada barcode. Tengok ni, lain kali kalau you nak beli, sebab banyak sangat orang yang dah kena tipu. Sebab ada orang dah pergi buat label sendiri dan dia pergi jual kata produk saya. Ramai orang yang dah kena. So saya tak tahulah. Jadi untuk pemerhatian member kita kat sini ataupun anda yang nak beli, pastikan ada barcode ni, sebab dalam yang fake punya, palsu punya, tak ada barcode. Sebab barcode ni kita boleh check sama ada real tak real. Nombor dua, dia mesti halal logo ni dia letak, dia bantai je, saya tak tahu betul dia dapat. You check dengan JAKIM tengok ada tak ada. Okay, ramai orang pakai logo ni sebab nak yakinkan orang Islam je lah kan. Tahu tak ni? Ada satu lagi dia panggil hologram, tahu tak, yang bersinar ni. Yang ni kalau you tak bayar sekeping ni berapa harga dan register, dia tak akan bagi hologram ni. Sebab tu dia orang tak ada hologram. Saya tak ada botol yang fake tu. Kalau dapat saya beli nanti saya bagi kat you. Okay? Sebab pelanggan saya yang tunjuk kat saya gambar tu. So dia kali-kali dia tak ada semua ni, ada lagi lah. Tapi yang penting barcode, hologram, lepas tu penulisan berapa biji semua ni dia tak tulis betul-betul. Dia tak tulis berapa biji gel dalam tu, soft gelnya. Dan yang paling mahal, yang nak kena RM1,000 kalau nak dapatkan benda ni, dan berapa bulan nak kena tunggu, namanya MAL number. Boleh baca tak kat sini? Mungkin tak boleh baca lah, tapi ada MAL number. Yang ni yang KKM bagi punya. Tak ada pun dalam dia punya botol tu. Jadi kita manusia biasa, pelanggan biasa, tolong cek tengok, boleh tak? Jadi kalau you tak pasti, you phone admin saya. Tapi ramai orang ambil kesempatan disebabkan kita punya pelanggan ni tak peduli, pakai beli je. So make sure dia nak buat logo kat atas ni, nak chop lah kat sini, dia nak tiru lagi tak, kita tengok. Kalau takat plastik ni dia boleh pergi print je kan. Itu pun orang tak kisah. Tapi yang penting tengok MAL number, tengok hologram ni yang bersinar-sinar ni kan, macam kristal ni. Lepas tu barcode ni. Okey, lepas tu kalau boleh dia ada tulis berapa soft gel, dalam bentuk tulis soft gel kat situ. Kita nak marah pun tak boleh, kita doakan yang terbaik kan, boleh tak? Macam tadi disuruh, kita doakan kasih sayang lah, betul-betul ikhlas. Mana tahu dengan kita doa ni Tuhan menukar hati dia supaya jadi baik, supaya tak menipu orang, boleh tak? Okey, begitulah. Kita dalam keadaan sentiasa diduga. Anda sekalian berhati-hati dalam keadaan yang masih lagi pandemik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,